Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ni, yang pertama setelah 3-4 bulan juga lah. Saya tengok macam ada buat lain tinggi sikit. Itulah saya perasan macam ada satu yang baru sikit lah. Tengok semasuk tu dia lain, tapi tak tahu kat mana lain tu, tak perasan altas tu. Alhamdulillah. Baik, kita di sini kita guna kitab Asam Garam jilid yang kedua. Sekarang kita masuk dalam hadis yang ke-15. Aisyah radhiyallahu taala anha pakaikan wangian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrimu wali hillat lihi qabla an yatufa bil baiti. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dulu aku pakaikan wangian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena mengerjakan ihram sebelum baginda berihram. Begitu juga sempena tahallul sebelum beliau baginda bertawaf di Kaabah. Hadis Imam Bukhari. Baik, ada dua benda besar yang kita nak sebut dalam hadis ini. Pertama adalah seorang isteri, dia khidmat kepada suami dia, walaupun suami dia boleh je buat benda tu, tetapi dia dalam rangka kasih sayang atau nak dapat ganjaran pahala yang lebih, maka dua-dua Nabi SAW bagi peluang pada isteri untuk buat. Padahal nak pakai minyak wangi itu bukan susah pun, Nabi sendiri boleh pakai je minyak wangi itu. Tapi bila Aisyah radhiyallahu taala anha pakaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh ambil contoh, kata isteri yang canggih, isteri yang hebat, isteri yang bagus adalah isteri yang dia rajin khidmat pada suami dia. Dalam masa yang sama, suami juga tak boleh ambil kesempatan untuk semua benda dia nak suruh isteri dia buat. Apa-apa benda yang sang suami boleh buat sendiri, maka dia boleh buat sendiri dia. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jahit pakaian dia sendiri, akan jahit kasut dia di rumah. Maknanya ada benda-benda yang Nabi SAW boleh buat, Nabi akan buat. Kalau bahasa kita, Nabi tak merap dengan isteri, semua benda isteri. Kalau isteri tak ada tu, jadi tak tahu buat apa. Ada orang macam tu, semua benda dalam rumah dia tu isteri dia tolong buat dia. Sampai sekadar nak buat ayak satu pun dia tak boleh, dia kena harap isteri dia kok. Manalah ayak tak sampai lagi, manalah ayak tak sampai. Kawan tu dengan anak, dengan dapur, dengan pinggan, dengan sampah tak buang lagi. Banyak benda tu ada. Hang tengok saat di dapur nampak macam serabut dah, hang sendiri pergi bancur dah. Bancur ayak bukan susah pun. Tambah hang gang 3 in 1. Potong tu, lempar dalam tu, hang kacau. Selamat. Sehari dia main. Cuma masa kacau tu, kacau kuat sikit lah. Kekak bunyi sikit. Abang bancur ayak sendiri ke? Tak apalah, kita tolong dia dah. Bukan tolong dia pun, tolong kita sebenarnya. Kan tolong dia pun. Tolong dia kalau kita pergi basuh pinggan tu, baru tolong dia. Ni kita tolong diri kita sendiri. Tolong lah, sekali-sekala lah. Kalau dia bancur, tengok dia sibuk, kita bancur. Ataupun kita tengok dia duduk relax gitu, kita tolong bancur kat dia bagi satu. Boleh? Pernah bancur ayak kat isteri. Tak ada pasal ya Ustaz, bancur ayak kat isteri, tiba-tiba panggil queen control lah. Kerak bancur ayak kat isteri, dia tak panggil queen control, dia panggil remote control pula. Jadi takut suami tu, dia tak mau bancur langsung ayak. Tambah kalau ada orang mai, tak berani langsung dia bancur ayak. Kalau ada orang mai si dia baju tak berani.
Sedia baju satu, lepas tu tengok kiri, tengok kanan. Takut geng masjid lalu. Geng masjid lalu, dia bahan di surau lagi. Tengok di masjid lagi. Oi, ada orang ni bancu ayam kat bini dia. 14 hari dia ulang benda tu. Lala dia bergaduh, merajuk dia tak main dalam masjid surau. Mentaliti kita, kalau tolong isteri, laki tu tak okey. Kalau isteri tu, semua benda dia kena buat. Once upon a time, betul lah macam tu. Tapi sekarang ni tuan-tuan, isteri pun berkejaya. Dia pun penat balik, ada banyak benda nak buat. Lebih kurang benda yang kita boleh buat, kita buat lah. Ada hari yang dia buat lah. Ada hari macam tu. Maka isteri dalam kes ini, isteri ni dia tengok mana suami dia perlu dicantik dan dikemaskan, dia akan kemaskan. Kalau orang tu belum berumah tangga, belum berkeluarga, kalau dia jalan nak baju pun tak ada iron, kalau kita jalan tengok dia pun pengurusan diri pun nampak macam tak kawan gitu. Okey, bukan kata okey, tak okey juga macam tu pun. Tapi ala kulli halnya, kita kata ialah tak berkeluarga lagi, tak ada orang nak tolong jadi juru andam dan solek dia. Tapi once bila orang tu dah kahwin, kita akan tengok kebiasaannya, penampilan orang tu dia lain. Dia tak akan pakai dah kopiah ada tek lalat, tak akan pakai dah. Kalau dia pakai, dia kahwin dah, tapi dia pakai kopiah tu ada tek lalat lebih kurang 800 titik, hak hitam dulu color tu. Bila dia pakai juga kopiah tu main masjid, main surau, orang akan kata apa? Nombor satu, orang kata, isteri hang balik kampung ke? Ayat dia. Isteri hang tidur ke? Orang tak akan kata kat lelaki tu, orang kata kat isteri tu. Tapi kalau lelaki tu, kalau kemas, elok, wangi, cantik, isteri dia akan dapat pujian. Suami lelaki ni tuan-tuan, dia jenis tak kisah. Kalau seluar kerja tu silap hari bulan, sebulan dia pakai seluar tu, hari-hari dia pakai. Kalau hang tak tukar situ lah. Kalau kata dia jenis main bola pakai tracksuit tu dia mampu 2 bulan duk pakai tracksuit tu je. Gantung. Isteri akan main, dia akan bawa tengok kualiti seluar tu dia macam mana. Biasanya isteri yang canggih ni 3 hari sekali dia akan, ataupun 2 hari kan, tengoklah kelasakkan suami dia tu. Tengok suami dia kerja, ada outstation, bergerak banyak, dia tengok nampak macam bau seluar tu dah berlemuh dah, dia akan tukar. Kalau orang lelaki tu main kerja, seluar dia panjang sangat, kat bawah seluar dia tu labuh sampai terpijak-pijak ke tumit tu, sampai terkoyak-koyak dah seluar tu. Kalau dia main kerja juga dengan seluar tu, lepas 2 tahun kahwin, maksudnya ada satu berlaku kat rumah tangga dia. Sama dia tak cakap dengan isteri dia, atau fight ke apa, dia macam tu lah. Tidak kebiasaannya satu orang isteri tak akan bagi suami dia pakai seluar koyak sini, koyak sana. Hak terutama di bawah sekali kat tumit tu koyak gitu, sebab panjang sangat dak. Dia tiukok, dia pergi kedai, dia kalau suami dia malas, dia sendiri nanti buat semua benda. Dia mau suami dia tu jadi elok dan cantik. Tu sifat satu orang perempuan lah, kebiasaannya. Hak luar biasa apa dah juga. Sebab bila suami dengan isteri ni dia dua-dua. Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi ni orang yang kemas dah. Tak kahwin lagi pun Nabi jenis wangi dah, jenis hebat dah. Tapi bila kahwin, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia nak kalau boleh pastikan suami dia sentiasa elok dan kemas. Isteri hak rajin tu dia iron. Kadang kopiah tak tahulah iron ada orang isteri iron kopiah. jangan dengar lagi lah. Setakat kain pelikat ada lah iron nak bagi cantik kemas gitu. Tapi kena hambak kat isteri, semua kopiah tak boleh basuh. Lagi isteri bagus sangat, suami aku ni bagus lah, tiap-tiap hari dia pergi basuh songkok jam. Songkok basuh jadi capati je dia, rotinan cicah dengan kuah kari. Songkok tak boleh basuh sebab elemen pembinaan songkok terdiri daripada apa? Kotak dengan paper je kat dalam. Bukti, tuan-tuan cuba rendam, ambil malam ni balik rumah, gunting songkok, tengok ada apa dalam. Paper, cardboard, kat manila, kertas, tu lah dia punya bahan dia. Jarang orang buat songkok dengan tim Milo, mampu gitu. Sujud-sujud koyak kepala. Kalau anak dia main kata wala abah ketepang, kata orang tu lamoi. Memang terus sakit. Jadi dia buat songkok tu dengan tu. Songkok tak boleh basuh. Songkok tak lebur dalam kereta lama, kena panas jadi kecil, jadi kecut. Jadi ada cara nak jaga dia. Lepas pakai terus simpan dalam kotak, simpan. Nak pakai balik, ambil balik. Dia sangat manja. Sama macam kopiah. Kopiah ni. Kopiah Haji Dirih. Saya ada kopiah ni, saya beli tahun bila tahu tuan-tuan. Kopiah dekat saya tu tahun 2000 saya beli. Sampai hari ni ada kopiah tu.
kopiah Haji Idris tu, masa saya beli tu RM35. Tahun 2099, 2000 macam tu lah. Masa duk mahal tu saya beli. Kopiah tu duk ada sampai sekarang ni dan boleh pakai dah elok lagi. Sebab masa saya beli tu dia ajak kopiah ni jangan buat washing machine. Kopiah ni buat apa? Ambil span ke kain ke, rendam, ambil sabun sikit, gosok-gosok macam tu dengan begitu manja, letak macam tu je. Tak boleh guna washing machine. Tak boleh tinggal dalam kereta lama lagi jadi kecut gitu. Kain dia tu jadi tak okey nanti. Manja lah. Nanti kena habaq kat isteri lah. Apa benda kita suka, apa benda kita tak suka. Kopiah ni basuh macam mana, serban ni basuh macam mana, ridak ni basuh macam mana. Kalau nampak macam tak okey, tak apa meh. Kopiah aku urus basuhan dia. Contoh kan, kita bantu isteri. Jadi ada benda-benda yang kita tahu suami dan isteri tu, yang penting isteri tu dia pastikan suami. Antara sunnahnya yang kita boleh ambil dalam hadis ni adalah isteri memastikan suami berada dalam keadaan kemas, cantik dan bersih adalah sebahagian daripada amalan-amalan ummul mukminin isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok keadaan lah. Kalau kawan tu berniaga repair motor, payah nak handsome. Kan duk minyak hitam ya. Jarang orang tukar minyak hitam pakai coat dengan tie, pakai bow semua, tak ada. Dia pakai baju kotor. Kita kata dia, hang ni tukar minyak hitam, bini hang tak jaga hang ke? Dia ambil minyak hitam terlangkup pelang. Memang dia kerja tukar minyak hitam. Nak buat macam mana kan? Dia balik rumah, kalau dia duk minyak hitam, dia main kenduri kahwin pun pakai baju minyak hitam tu, kita katakan isteri dia memang isteri yang tak guna sedik lah. Sebab dia boleh main kenduri kahwin pakai baju hak dia kerja tukar minyak hitam motor tu. Tu tak betul. Kalau dia main tak apa. Yang kedua, biarkan pasangan pakai wangian pada kita sempena acara penting. Dengan ini kita dapat kongsi perasaan sekaligus mengeratkan silaturahim. Kalau kita ada nak pergi function mana-mana yang besar, maka isteri tu yang pakaikan kita, isteri tu yang khidmat pada kita. Itu sebahagian daripada amalan, kita katakan boleh eratkan kasih sayang di antara isteri, suami dengan isteri, dan benda tu sangat patut diamalkan oleh orang yang dah berkeluarga lah. Okay. Yang berikutnya adalah bersama sebelum perpergian lama. An Ibrahim ibni Muhammad ibni Muntashir an abihi qal sa'altu Aisyata fadhakartu laha qawla ibn Umar ma uhibbu an usbiha muhriman andakhu tiban faqalat Aisyatu ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tafa fi nisaihi thumma asbaha muhrima. Daripada Ibrahim bin Muhammad al-Muntashir, daripada ayahnya, katanya aku pernah bertanya pada Aisyah lalu radhiyallahu ta'ala anha, lalu aku sebutkan kepadanya kata-kata Ibnu Umar, aku tidak suka berada dalam keadaan ihram, aku berbau wangi. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, sungguh akulah yang memakaikan wangian pada Nabi SAW. Selepas itu baginda akan ziarah ke semua isteri-isteri baginda. Keesokan paginya baginda akan berihram. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyangkal pendapat Ibnu Umar yang seolah-olah memakruhkan memakai wangian sebelum ihram. Baik, daripada hadis ni ada beberapa benda juga yang kita nak ambil tahu tentang baginda Nabi SAW. Apabila dia nak pergi jalan jauh sikit dalam tempoh yang agak lama, maka dia akan bersama dengan isteri dia terlebih dahulu. Sebab tempoh yang lama kita nak pergi jalan mana-mana tu, maksudnya bukan sahaja dari segi zahirnya khidmat pada suami, juga dari segi batinnya. Baik, hadis yang berikutnya contoh macam nombor 2 tu, tumpuan khusus di sini adalah isyarat tersirat bahawa sebagaimana tajuk, Nabi SAW penuhi tuntutan batin semua ummul mukminin sebelum baginda berangkat menunaikan haji. Maksudnya semua orang lah, baginda SAW pergi dan tunaikan haji. Baginda rawat, Nabi SAW merawat isteri ketika sakit. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil muawwidzat
falamma marida maradahu alladhi mata fihi ja'altu anfuthu alaihi wa amsahu biyadi nafsihi li'annaha kanat a'zamu barakatan min yadi. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apabila ada isteri Nabi SAW yang sakit, baginda sendiri akan menjampinya atau meruqyahkannya. Jampi itu bahasa asal dia terjemah lah. Jadi nampak macam jampi tu bukan jampi serapah hak bomo tu dak. Ngajilah dengan ayat-ayat pelindung. Kalau bahasa kita panggil ruqyah lah. Kemudian semasa baginda sakit yang membawa kepada kematian, aku pula yang menjampikannya. Cuma aku usapkan Nabi dengan tangan baginda sendiri, kerana sudah tentu lebih besar keberkatannya daripada tanganku. Baik, kita baca dulu beberapa hadis, kita tengok dia punya tu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apabila tak apalah, saya cerita satu-satu hadis kat tuan-tuan. Baik, yang pertama, Nabi SAW apabila mana-mana isteri baginda sakit, baginda akan cuba, dia sebut dekat sini, nafatha alaihi bil muawwidat. Nabi akan hembus pada mereka tu dengan bacaan al-muawwidat. Muawwidat tu adalah bacaan-bacaan macam qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, bacaan-bacaan ruqyah Nabi SAW baca dan hembus kepada isteri-isteri baginda. Daripada hadis ni apa yang kita tahu? Yang pertama, suami bertanggungjawab andai sekiranya isteri-isteri sakit, dialah bertanggungjawab. Kerana aku terima nikahnya tu semua, dia sakit, dia demam semua, bawah tanggungjawab satu orang isteri, satu orang suami, kita kena ni. Cuma tuan-tuan, dalam fiqh, kalau kita bincang dalam fiqh, maknanya seorang isteri kalau dia pergi kerja dan dia accident, dia jadi apa-apa di tempat kerja contohnya kan, maka kita sebagai suami kena bertanggungjawab, bawa dia pergi hospital, ubat dia, daripada rawatan susulan, daripada pembelian ubat, operation, semuanya tanggungjawab kita. Semua tu bila dia keluar dengan izin. Kalau satu orang suami dia pesan dekat isteri dia, malam ni hang jangan keluar, hang duduk di rumah, sebab dah banyak hari dah hang keluar, malam ni hang duduk di rumah. Dia kata tak boleh, malam ni ada mesyuarat Tupperware penting, mesyuarat agung, tengok siapa nak jadi kepala Tupperware, sebab dia akan dapat Tupperware banyak siapa jadi pengerusi. Suami dia kata Tupperware ke Tupperware ke, aku tak mau hang keluar. Dia kata kat suami dia, abang tahu apa, abang kira nak pancingnya. Dia pun start kereta, dia keluar juga. Masa dia keluar sampai kat tempat Tupperware tu, katalah tengah mesyuarat, kipas ni tak kuat, jatuh dari kepala dia, tersangkut dengan tudung, dengan rambut semua, tersangkut di situ dengan kipas-kipas dia bawa pergi tu. Pergi mana? Pergi Lim Guan Eng pula, Lam Wai. Lim Guan Eng cari apa? Pergi kat Lam Wai. Banyak kan dalam hospital Cina dah, Loh Guan Lai lah, Lam Wai lah, Lim Guan Eng dekat-dekat semua tu. Bawa pergi hospital. Jadi kena buat apa? Dia kena botokkan rambut dia sebab kipas terlekat sangat rapat lah. Tengah mesyuarat tu, masa dia angkat tangan tu, siapa sokong timbalan pengerusi setiausaha, dia angkat tangan, kipas tu terkeluar tu. Kuat sangat, semangat. Mereka pakat dia dengan kawan dia. Hang angkat aku angkat kat hang. Pakat-pakat lah. Bila kawan dia naik, dia seronok, dia angkat-angkat, jatuh kipas, lekat. Pilah lamui, terkoyak kulit kepala sikit, lepas tu nak kena operation, semua lebih kurang 1,500. Dalam Islam, kalau suami dia tak bayar 1,500 tu, isteri dia tanggung sendiri pun, suami dia tak dosa. Sebab aku dah habaq kat hang yang keluar kan. Hang ketegak sangat keluar, hang sundri yang punya pasal lah hang. Siapa suruh hang pergi bayar, hang pergi tekan duit RHB hang bawa keluar, hang pergi bayar 1,500. Tapi suami tak buat lah begitu. Suami bayar jugalah, tapi bayar sambil beletak lah. Aku dah abang kat hang, jangan keluar lah apa, Tupperware sangat. Lalang tengok Tupperware datang kepala hang, betul-betul Tupperware. Contohnya, maknanya dari segi keselamatan tu, dia ikut kepada izin suami. Sebab tu nak pergi mana-mana kena habaq. Kalau suami tahu tak payah habaq lah tiap-tiap hari. Contohnya dia kerja dekat Queens Bay, isteri dia kerja dekat Maybank Queens Bay. Jadi
Dia abang, suami dia tahu lah, tiap-tiap hari pagi mandi pergi kerja. Perlu tak abang dekat suami dia, abang nak pergi kerja hari ni, boleh tak cek minta izin? Esok abang boleh tak cek minta izin? Tak ya, benar selalu, dan dia pun tahu dah, dia pun tak marah. Okey, boleh pergi. Cuma lepas daripada hang pergi situ, lepas tu kawan-kawan ajak pula nak pergi Tanjung Tok Kong, pergi kena nasi arak pula dekat situ. Contohnya. Tang tu hang kena habaq. Sebab dia luar daripada normal hak biasa kita buat tu, dia baru pula. Jangan, ataupun pergi tempat yang jauh. Setakat duduk flat, turun bawah kedai ke, ataupun pergi depan pergi rumah jiran kita, suami kita tahu dia tak marah, tak apalah. Tapi ni pergi rumah member kat mana? Mersing, Johor. Border Singapura, Babai Mersing nampak Johor dah. Nampak Singapura dah. Suami dia balik sampai pukul 11.30 malam tak ada. Assalamualaikum. Ayang kat mana ni? Ni kawan-kawan tak, depa kata sajalah main kena channel kat Kamera Highland ni. Ulama. Pergi Kamera Highland, balik kerja pukul 2 terus pergi Kamera Highland. Pergi makan strawberry 2-3 biji itu balik gitu ya. Yang tu kena abang kat suami. Ada orang buat gila gitu, ada. Orang naik kereta daripada Kuala Lumpur makan durian. Pergi tengah-tengah makan durian sampai duri hitam lah apa semua, beratus-ratus, 700-800, 1,000 ringgit makan durian. Lepas tu lempak kulit durian mah belah balik Kuala Lumpur. Ada orang jenis gila gitu. Makannya pasal. Ada kawan saya seorang, dia boleh buat gitu. Dia pergi typing makan macam mi kuah tu balik. Tak mana ada makanan sedap lagi. Kita kata di Melaka, di Pahang ada ikan batin. Masak tempoyak contohlah. Dia start kata dia pergi Pahang, dia pergi makan di kedai tu, dah habis semua, malam tu dia balik rumah. Ada, saya ada kawan tu. Memang otak dia tak apa betul sikit lah. Tapi dia jenis suka macam tu. Dia kata, weh, aku dengar dekat ni apa Kelantan ada satu makanan sedap. Jom kita pergi sekarang. Sekarang? Jom. Saya malam kita balik. Dia bawa kita. Dia pula jenis tak letih. Makan habis semua. Okey, jom balik pula. Pergi Kedah saya balik gitu. Kalau pergi mana-mana kena habaq lah. Kalau dekat-dekat tak apa, suami kita tahu dan dia tak marah tak apa. Tempat yang lain kena habaq dekat suami kita. Dan yang kedua, daripada hadis ni juga kita nak abang kata, suami kalau ada kemahiran, dia boleh guna untuk keluarga dia lah. Suami dia tu pandai buat tukang, suami dia tu pandai buat pipe, suami dia ada kemahiran buat tu buat ni. Berata orang panggil dia, pergi sinilah, pergi situlah, pergi sinilah, pergi situ, buat rumah dia ni, buat rumah dia tu. Tapi lampu rumah dia 3 bulan dah rosak, tak boleh repair lagi. Isteri dia kata, abang lampu ni, itulah tak dan abang nak pergi rumah orang pula repair. Sedia buat rumah orang. Nabi SAW, dia pandai mengaji ke orang, pandai ubat orang, ruqyah, ajak sini, ajak sana sebagainya. Dan isteri Nabi SAW sendiri sakit, Nabi sendiri gunakan kepakaran yang ada untuk membantu keluarga. Kita kalau ada kepakaran apa-apa lah, kita dari segi dunia ke, dari segi komputer ke, dari segi apa ke, kita bantu keluarga kita, itu lebih utama. Juga masuk dalam list, jangan pulun bantu orang je tapi kita tak tolong keluarga kita. Itu tak kena macam tu. Dan yang ketiga, kita nak tengok daripada hadis ni juga, bila isteri Nabi SAW sakit, Nabi akan baca, Nabi akan sapu kat badan mereka mengaji macam tu. Kata Aisyah, bila Nabi SAW nak meninggal hujung-hujung usia dia, Nabi sakit, aku buat macam tu jugalah. Aku baca 3 kul, aku baca ayat Fatihah semua, mu'awizat, aku baca ayat-ayat yang boleh mengubat orang ni. Aku buat apa? Aku tiup, tapi aku tiup tu kat tangan Nabi SAW. Aku sapu tangan Nabi, aku gerak, Nabi tak larat dah, aku gerakkan sapu kat badan Nabi semua. Sebab apa? Sebab tangan Nabi tu lebih banyak keberkatan daripada tangan aku sendiri. Walaupun Nabi tak larat, aku usahalah sekadar kemampuan nak bagi dapat barakah juga. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila ada siapa di kalangan kami jatuh sakit, Nabi SAW akan usap kepala dengan tangan kanan baginda, dan Nabi berdoa, nyalah penyakit ini, wahai Tuhan, manusia, sembuhkanlah dia Engkau, kerana Engkau Maha Penyembuh, tiada kesembuhan melainkan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak lagi akan meninggalkan penyakit. Maka tak kala Nabi SAW jatuh sakit dan menjadi tenat, aku pun ambil tangannya dan buat sebagaimana baginda biasa buat. Doa ni kan kita selalu baca, Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Kalau ada orang sakit, letakkan di mana lokasi dia sakit tu, tuan baca kat dia. Isteri kita dia kata sakit kepala lah bang,
migraine lah bang, letak tangan di atas kepala dia, baca kat dia apa dia? Allahumma rabban nas muzhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama 7 kali. Ataupun Nabi ada baca juga Allahumma rabban nas izhibil ba'sa ishfi anta syafi. Allahumma, satu lagi doa dia, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Letak tangan di situ, baca 7 kali. Tengoklah lokasi dia sakit. Kalau dia sakit kat kawasan-kawasan sulit tu, contohnya kalau orang perempuan, dia pergi ziarah orang perempuan di kawasan dada ni, dia sakit barah, buah dada dan sebagainya, letaklah. Orang perempuan tak apalah, orang lelaki nak main mengaji dan sebagainya, kita hati-hati jangan tak kawan letak kat bini orang, terajam gitu kan. Sakit kita boleh letak, ataupun kita tak letak pun kita baca doa macam tu, bagus. Itu antara doa-doa yang ma'thur yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sakit, kita boleh baca. Dan kata Aisyah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, aku pula buat macam tu kat Nabi. Hadis yang berikutnya, kata Urwah radhiyallahu taala Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat annaha kanat ta'muru bitalbini lil marid walil mahzuni alal halik wa kanat taqulu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna talbinata tujimu fuadal marid wa tadhhabu bi ba'dil huzni. Daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa beliau menyuruh supaya dihidangkan talbinah, sejenis bubur untuk orang yang sakit dan orang yang sedang sedih dan musibah atas musibah yang menimpanya. Beliau berkata, dulu aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sungguhnya talbinah dapat melegakan hati orang sakit dan menghilangkan kesedihan. Talbinah ni tuan-tuan, dia jenis bubur. Nanti dalam CD akan datang, saya akan bawa pada tuan-tuan. Talbinah tu dia ada saintifiknya nama, saya pun tak ada nak ambil ni. Dia ada saintifiknya nama, dan saya tak ingatlah dalam pasaran kita ada tak dia jual. Makanan ni, sejenis makanan yang dibuat ni, kata Nabi SAW, dua benda. Satu, boleh hilangkan kesedihan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kalau orang tu stres, orang tu kemurungan, orang tu depres, sekarang ni tuan-tuan tengok banyak orang. Jadi kemarin kalau tuan-tuan tengok berita, umur 39 tahun bercerai dengan isteri dia, isteri dengan anak duk asing, dia duk seorang. Jadi dia duk pikir, gabung dengan PKP, gabung dengan tak ada kerja, gabung dengan isteri tak ada, anak tak ada, semua jadi macam merepek ke tu, gantung diri. Saya tak ingat di Kulim kat mana kau. Jadi depres, jadi tekanan. Dulu saya pernah bawa satu tajuk khutbah beberapa tahun lepas, kajian daripada WHO tahun 2050, penyakit yang top 10 di kalangan orang, top 3, bukan jantung, top 3 yang akan dapat champion yang paling hebat sekali atas pada jantung lagi, depres, kemurungan, gila, mental, jadi tak tahuan, halusinasi, bisikan. Dia dengar siapa suruh bunuh anak dia, dia tengah pantang, dia anak dia baru dalam 12 hari 13 hari, dia ambil pisau, dia cucuk anak dia mati semua. Lepas tu dia pun tak tahu apa-apa, dia toreh-toreh badan dia, dia pun menangis gitu apa semua. Isteri suami dia balik, tengok isteri pingsan, darah banyak, anak 12 hari dia mati dah. Sebab apa? Sebab dia kata ada satu benda duk bisik kat dia, kata suruh buat macam tu. Banyak kita tengok gitu, dia mental. Jadi kalau tuan-tuan, dia boleh banyak benda yang jadi ni. Dia jenis, ada yang jenis kemurungan, dia tidur, dia tak mahu kawan, balik kerja dia tidur di tempat kerja, dia okey, senyum ceria dengan orang, dia balik rumah dia takkan kawan orang sampai malam, dia tidur, sejenis kemurungan. Ataupun dia suka pandang satu tempat je, dia balik rumah kerja, dia buka pintu bilik dia buka tingkap, daripada pukul 5 dia balik contohnya tu, dia berurusi sampai pukul 12, dia boleh duduk macam tu je. Dia tengok, makan tak mau, apa tak mau, dia tengok, dia buat apa, dia tahu, dia fikir, dia tengok gitu ke. Dia tanya buat apa,
Siapa tak apa? Pergi makan lu. Dia tengok apa dia. Hari-hari buat gitu. PKP ni tuan-tuan, Kementerian Kesihatan bagi tahu depa ada buka satu talian khas. Saya tak ingat talian tu apa ke. Talian untuk jenis macam ni, mental ser merepek, cakap seorang-seorang, gila tak ketahuan apa, gigit katil, tak tahu gigit ada. Kunyah tirai tak tahu apa, ambil tirai kunyah sampai belencung gitu. Semua tu nak orang Pulau Pinang kata nak jadi ser. Betul-betul jadi gila gitu. Jadi kena buat apa tuan-tuan tahu tak? Kena banyak kawan dengan orang. Tak boleh duduk seorang gitu. Dia kena main duduk semua kongsi. Kalau kita ada masalah apa jangan simpan. Cerita bila kat member tak boleh selesai, tak apa, cerita saja cerita dia, hantar member aku, hantar isteri aku. Jadi ada orang yang kita boleh kongsi lah. Semua orang tak boleh kongsi cerita rumah tangga kan. Pasal anak kita, pasal isteri kita, pasal bapak kita, pasal abang ipar kita nak pinjam duit kat kita pula. Kita serabut abang ipar telefon boleh lepas 1000 ketui kat aku. 1000 ketui aku sampai 100 ketui aku menerap dah cari duit ni nak bagi kat 1000 ketui. Aku nak buat berniaga sikit. Minggu lepas han bank in kat aku, hari-hari dia tipu kita. Kita menjadi macam pelik lah. Pergi jumpa pak mentua pun tak ada, mak mentua pun tak ada, macam-macam lah dunia ni. Dalam alam perkahwinan ni boleh jadi macam benda. Kadang kakak ipar, kadang mak mentua, torture, kadang jiran, kadang bos tempat kerja, kadang jalan raya, apa sikit orang dia jadi gila betul. Ada orang kena hon dia tiap hari balik kerja dia tension, duit tak cukup, minyak pula, kuih duk mahal pula lagi, barang pula duk mahal. Ayam RM9 8 orang 1 kilo. Guling-guling makan ayam pun makan tang kuku sikit-sikit tu. 2 hari makan pula kaki sikit-sikit simpan ayam. Dah mahal. Semua tu boleh jadi menyebabkan orang tu jadi depres. Maka cara dia tuan-tuan, jangan duduk seorang-seorang kat rumah. Keluar pergi jalan, saya saja main. Yang bagusnya maghrib isyak main duduk kuliah. Betul, lepas isyak sembang dengan member semua apa. Bagi ada kawan lah. Jangan duduk seorang-seorang tu. Siapa nak kawan dengan aku? Aku tak ada orang nak kawan. Hang duduk di rumah dalam peti ais, siapa nak kawan kan? Hang keluar lah main duduk sembang dengan orang. Apa semua duduk macam ni main maghrib isyak kena apa ke. Lepas tu bagi ada benda yang dia boleh kawan dengan orang. Talbinah ni ada sejenis makanan. Nanti saya ada dalam buku Ustaz apa tulis tu, Ustaz Adnan. Dia tulis panjang pasal talbinah ni. Saya pun tak perasan. Nanti saya bawa ke tuan-tuan. Dia sejenis makanan boleh hilangkan kesedihan orang. Dia makan benda tu dia seronok. Sekarang ada juga Ustaz, KitKat. Makanlah ketika murung. Tak tahu tu makan tengok. KitKat makan ketika murung. Tak tahu je nak KitKat tak tuan-tuan sah. Dah mana mahal pula tu. Lagi murung. Makan 3 kali dia terkadang kedai orang. Habis duit. Okey, kata daripada orang perempuan Quraisy yang bernama Kulthum, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, makanlah makanan yang ramai orang tak suka tapi bagus, talbinah, sejenis bubur. Talbinah ni banyak saya lupa lah, saya tak perasan hadis ni. Nanti saya bawa tuan-tuan. Jika ada ahli keluarga yang sakit, maka periuk nasi tidak lekang di atas tungku api hingga salah satu daripadanya berakhir, yakni sakit telah sembuh atau dia meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Hadis yang berikutnya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa yang membuatkan aku ragu sepanjang aku sakit adalah aku tidak merasai lembutnya Nabi SAW yang biasa aku rasa tak kala aku sakit sebelum ini. Baginda hanya datang dan memberi salam lalu bertanya, bagaimana keadaan awak? Aku tidak sedar langsung apa yang sedang terjadi kepada aku sehingga aku semakin pulih. Hadis nombor 5 ni tuan-tuan, saya pernah cerita kat tuan-tuan, adalah kes berkaitan dengan fitnatul ifki yang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dituduh disebarkan fitnah oleh orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dengan tim dia yang sebarkan berita kata ada skandal Aisyah dengan Sayyidina Safwan radhiyallahu anhu. Kerana daripada dalam perjalanan Aisyah tertinggal rombongan, jadi Sayyidina Safwan yang duduk di belakang, dia semacam yang akan jaga, tengok siapa tertinggal dalam rombongan, dalam grup ramai-ramai tu. Dah jalan dah, dia memang jenis jalan belakang, seorang dia champion dia. Tengok kelibat Aisyah sedang seorang perempuan yang pakai purdah, dia tidur di situ. Dia kenal Aisyah sebelum lagi turun perintah hijab. Dia kenal Aisyah, ni isteri Rasulullah. Maka apa dia buat? Dia suruh Aisyah naik dan bawa, tuntunlah sampai.
Bila masuk ke Madinah, dalam keadaan semua kafilah dah sampai, Aisyah tak ada dalam tu. Sebab orang yang angkat tu, mereka jalan, mereka ingat Aisyah dalam tu. Rupanya Aisyah pergi tandai. Lepas pergi tandai, kalung rantai tu jatuh, Aisyah keluar. Dia kecil, dia ringan. Mereka ingat ada orang kot, mereka pun jalan. Takkan nak tengok isteri Rasulullah ada ke tak ada. Cari mampu dalam bekas tu kan, dalam tempat bawa tu. Jadi dia pun tak tengok. Rupanya tak ada. Bila masuk-masuk jadi isu lah. Jadi buah mulut orang, Aisyah dengan ni Safwan ni apalah, nak ada skandal dan sebagainya. Ketika jadi benda tu jadi serabut sangat. Nabi SAW pun jadi pening, sahabat pun bagi cadangan. Nabi nampak macam tak macam selalu, ada rumah tangga jadi ribut sikit. Ketika itu hadis ni, bila Nabi SAW masuk jumpa Aisyah, masa tu Nabi kemesraan tu dia agak renggang sikit ketika tu. Aisyah kata, apa yang buat aku ragu sepanjang aku sakit adalah aku tak rasa lembut tangan Nabi yang biasa aku rasa. Biasanya Nabi ni masa biasa Nabi sangat lembut jaga aku. Tapi masa tu, masa tersebarnya fitnah, sebelum turun ayat daripada surah An-Nur membersihkan nama Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi masuk, Nabi tanya ke Aisyah, Aisyah macam mana, sakit ke? Dia tengah sakit. Nabi tanya, sakit lagi ke? Macam mana, okey ke? Macam tu je. Tak ada lah ambil pegang kepala ke, nak khidmat-khidmat, tak ada. Ketika itu, bila? Ketika fitnatul ifki. Hadis yang bawah, baginda hanya datang dan beri salam lalu tanya, bagaimana keadaan awak? Aku tak sedar langsung apa yang sedang berlaku sehingga aku makin pulih. Ketika Aisyah balik, duduk di rumah, fitnah di luar rumah tersebar dengan keadaan yang sangat ribut. Aisyah balik-balik dia sakit, dia tak tahu apa jadi kat luar, apa habuk dia tak tahu. Cuma dia pelik, Nabi ni sebab apa bila balik rumah, sejak daripada aku balik terlambat hari tu macam Nabi tak apa nak mesra lah dengan aku. Mungkin dia kecil waktu muda, dia pun tak sampai terfikir, takkanlah orang nak cerita pasal aku dengan Sayyidina Safwan macam tu. Pada aku balik, rupanya sangkaan dia dengan kecil umur dia tu salah, kerana di luar rumah tu ribut macam-macam dah. Kata Aisyah, aku tidak sedar langsung apa yang terjadi. Sebab apa Nabi perasan macam ni semua aku tak tahu. Sampai aku pulih, aku dah okey sikit, bila aku balik rumah mak aku duk cerita macam-macam kat aku. Macam-macam aku dengar. Oh, baru aku tahu sebab apa Nabi jadi macam tu. Bila turun ayat, Nabi SAW main rumah apa? Aisyah, Sayyidina Abu Bakar lah. Nabi kata, bergembiralah kamu kerana Allah telah bersihkan nama kamu. Sayyidina Abu Bakar seronok sangat, mak dia pun seronok. Panggil Aisyah, beritahu, okey, hang dah bersih dah, Allah dah turun ayat Quran dah. Ucap terima kasih kepada Rasulullah. Aisyah, dia kata, aku terima kasih kepada Allah. Dia keram dekat, dia marah lagi dekat Nabi SAW. Alah, terasa hatilah dalam keadaan macam tu suami aku tak backup aku. Nabi tak apa-apa, Nabi duduk di tengah tunggu ayat turun. Dia figure besar kan, jadi tak boleh ambil tindakan terburu-buru macam tu. Honok cerita fitnatul ifki ni banyak pengajaran berkaitan dengan pergolakan rumah tangga Nabi SAW. Saya tak tahu ada dalam jilid 2 ke jilid pertama tak ingat. Okey, catatan Nabi SAW suami yang lembut, dan dengan isteri bahkan baginda akan lebih lembut jika isteri sakit. Lebih mengagumkan, baginda sendiri akan rawat dan uruskan makanan dan minum ketika itu. Bila Nabi isteri sakit, Nabi akan jadi di rumah ni. Kalau boleh saya bagi tahu kat tuan-tuan, kita punya pangkat tak terpisah lah. Kita pengarah kita, name tag kita buka simpan dalam poket. Bila balik rumah, kita jadi suami yang baik senang. Kalau kita ni adalah datuk, ataupun kita ni adalah Tan Sri, kita ni ada pingat PJK, PJN, apa PKR ke apa, ambil pasal lah apa punya TYT bagi kat kita, hebat-hebat kan. Tapi bila kita balik rumah, semua tu kita bungkui, bolang kereta, bolang raga motor, masuklah macam satu lelaki yang biasa dalam rumah, supaya kita boleh khidmat. Kita jangan kata, hai, I datuk tahu, takkan I nak baca ayat dekat you. I datuk, takkan I nak bawa nasi dan suap kat you. Apa barang I bukan duk buat I you pula jadi rebut tu suami isteri. Jadi yang bagusnya kita buatlah kerana kata Nabi SAW,
khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di kalangan hampa adalah orang yang buat baik dengan family dia. Dan aku nak bagi tahu kat hampa, dalam banyak-banyak hampa, aku yang paling bagus dengan isteri aku, dengan anak aku. Aku tak ada isu bangga nak beritahu kat hampa. Memang aku bagus dengan isteri aku hormat kat hampa. Paling champion dengan isteri aku lah, paling jaga, paling baik sekali. Nabi beristeri ramai pun Nabi SAW boleh jaga, dan Nabi boleh declare kata hampa ikut aku. Nabi buat baik dengan keluarga dia lah. Kita buat baiklah keluarga. Jangan kira lah belanja kat family, jangan kira hujung-hujung tu nak bawa mereka berjalan sekali-sekala, jangan kira kita tolong mereka apa yang patut, apa yang boleh bantu dia. Itulah nama kata suami yang baik. Tuan-tuan tahu masa PKP, ada beberapa orang isteri mesej kat saya, cerita tentang masalah di rumah dia. Dia kata, "Ustaz, doa kat saya." Sebab apa? Dia kata, sekarang suami saya ada kat rumah. Suami dia ni macam kita abang macam mana, otak tak apa betul, macam ser macam tu lah kot. Tidak berkenan dekat anak-anak. Syaitannya ni apa, suami syaitan nama dia, bapa iblis. Dia berkenan kat anak dia tingkatan 2, dia bagi kacau anak dia. Saya saja bila duduk di rumah, dia kata selama ni nampak macam okey je. Saya tak tahulah suami saya macam tu. Saya pun pernah tanya dekat anak saya, sebelum ni ada dia buat macam ni. Dia kata tak nampak jelas lah. Tapi bila duduk di rumah 2-3 bulan ni, dia cuba nak kacau. Saya jadi susah nak pergi mana pun susah. Kalau nak keluar, suami yang kena keluar, isteri tak boleh keluar. Ketua keluarga masa PKP kan, ketua keluarga duk ada pun macam hantu ayak main duk ada. Dia tak mau keluar apa, dia kata malas aku nak masak. Dia tak masak, dia terajang. Mau tak mau kena masak. Saya nak keluar macam mana nak tinggal dia. Saya keluar nak usung semua anak-anak saya, polis tanya pula. Sebab apa? Bawa family hang semua ramai pula. Tapi saya bawa, saya tak kisah. Saya tak akan bagi anak saya duduk dengan suami saya seorang-seorang, tak ada. Sejak daripada PKP ni, ada suami hak jenis panas baran. Tak boleh marah sikit, beban lah, duit semua tak ada, berniaga tak ada, duit tak ada, income tak masuk, nak kena ini bil apa semua nak wah. Jadi macam marah, tak boleh marah sikit. Tampak anak terajang isteri, baling, fight. Berapa banyak pasangan-pasangan bercerai sepanjang PKP. Allah bagi duduk suami isteri nak bagi jadi elok, mereka jadi bercerai-berai pula, jadi fight tiap-tiap hari pula. Tak boleh. Jadi belaga angin, tak boleh ada sikit. Dia ni nak naik temper, dia ni nak naik temper. Duduk di rumah je tak pergi mana. Rumah pula flat, kecil. Di bilik pun tak besar mana, anak-anak semua duduk main kat luar. Dia pun jadi stres. Anak kecil-kecil lagi, lari sini, lari sana dengan pampers lah, tembus lah, duduk atas dia lah, kencing lah, apalah, merepek lah. Allahu Akbar macam. Jadi cerai, jadi macam fight. Jadi suami jenis minat kat anak, haruan makan anak lah apa semua. Macam-macam orang lah tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kehidupan macam-macam kat mereka. Hari ni Allah bagi isteri yang baik, suami yang baik, anak yang baik kat kita. Itu semua satu rahmat Allah Ta'ala bagi kat kita. Sebab tu kena terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun tak tahu pasangan yang Allah bagi kat kita tu pasangan yang baik, bagus. Adalah sikit-sikit lah tuan-tuan. Biasalah isteri ni, dia main bebai, dia adalah sikit. Dia main marah, layan bi, saat je nanti hilang betul kan. Jangan ikut dia semua, jangan tak ikut dia semua. Dia macam ikan. Tuan-tuan macam ikan kan, kena buat macam mana? Dapat ikan 7 kilo, 8 kilo punya ikan, tak boleh tarik terus. Tertarik terus bingung. Sebab apa? Putui hang punya rod, putui. Semua silap hari bulan, tali apa semua putui. Hang kena biar dulu, bagi dia enjoy dulu. Hari tarik sikit. Lagi dia macam tak mau, bagi dia pergi balik 2 jam kadang-kadang nak tarik ikan tu. Sampai dia pelan-pelan tak sedar, dia main kat kita, sok macam tu. Macam tu lah. Suami dia tak boleh ikut apa isteri dia kata semua 24 jam ikut isteri suami je, ikan tu tilari jauh gitu. Kalau hang duk tarik jadi ikut dengan kita aja, tak boleh, dia patah. Sebab depa geng tulang rusuk. Straight sangat pun tak boleh. Hang biar dia jadi bengkok gitu. Hang ikut, hang dia mampu gitu. Kalau hang ikut dia, kalau boleh satu kedai emas dia nak angkut. Satu pokong tu kalau boleh, yang Cina duk jual tu dia nak bungkus dengan plastik, boleh omong hilang. Apek-apek tu pun dia nak ambil. Hanya yang bagi dia pergi seorang. Kalau dia pergi pasar raya tu kalau boleh, memang dia nak angkut sekali dengan semua
troli tu 8 dia nak ambil semua yang ikut dia. Yang ni tak payah, kita ada kat rumah, yang ni tak payah, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni okey 2-3 benda okey enjoy macam tu. Dia kena kawal, jangan semua tak boleh. Abang jom pergi rumah mak minggu ni, tak payah duduk di sini je. Abang nak ni ada member ajak pergi minum-minum ke apa ke, lepas balik kerja sikit boleh, tak payah balik rumah. Semua tak payah tu jadi tak syok kau. Kan nak keluar pergi kena tarik dengan member boleh pula malam. Dan dia tak boleh. Dia jadi tak boleh situ. Talbinah merupakan sejenis bubur yang dibuat daripada adunan gandum dan buah kurma. Hakikatnya demam adalah sakit proses pemulihan tubuh badan seorang manusia. Walau bagaimanapun kita tetap dianjurkan supaya doakan sembuh bagi orang sakit, walaupun ia akan sembuh sendiri dengan berlalu masa. Pertama sebagai tawakal, kedua sebagai penghubung kasih. Kalau demam tu baguslah, biar dia demam, sepatutnya lah. Tapi kita disunatkan juga berdoa supaya dia sembuh dengan segera. Kerana keadaan demam ni tak selesa, kita jadi tak kuat dan sebagainya, kita boleh doa. Jadi ala kulli halnya tuan-tuan, bila isteri sakit, kita lah selalu kena duduk di tepi dia, terutama masa dia nak bersalin. Kalau kita boleh masuk, kalau hospital bagi masuk, masa PKP baru ni tak boleh masuk. Kalau boleh masuk, okey kita masuk, teman dia, bagi semangat pada dia, apa-apalah. Itu tanda kata pasangan suami isteri itu adalah pasangan yang mengikut sunnah Nabi SAW. Okey. Ada seminit dua lagi. Belakang tu ada catatan khas. Bahagia tak semestinya rumah selesa. Kita kena buang di otak kita, orang yang rumah besar, orang yang rumah selesa, orang ni je boleh jadi tenang dan bahagia. Orang yang rumah kecil contohnya, atau orang yang tak selesa di rumah dia, barang penuh, maka dia tu tak bahagia. Dia tak kena mengena dua benda tu. Kerana banyak kita tengok contoh-contoh tuan-tuan, baginda Rasulullah SAW, alas tidur dia tidur dengan apa? Adalah dengan batang-batang daun-daun kurma tu, susun-susun gitu, buat alas tidur gitu je. Banyak kita dengar hadis Nabi SAW, bila Nabi bangun, berbekas belakang Nabi tu ada bekas-bekas daun tamar dengan kurma semua tu. Bantai Nabi tu macam ambil dahan-dahan pokok kurma, boh dalam kain gitu, tak tu. Maksudnya tak selesa pun. Kalau kita buat ada katil yang hebat, alas itulah tidur Nabi SAW. Tapi Nabi bahagia tak? Rumah tangga Nabi bahagia. Kerana kebahagiaan bukan ada pada material, bukan mesti katil yang hebat jadi hebat. Tapi kalau ada duit nak beli contohnya, boleh dah beli, tak apa. Bukan mesti semua orang tidur atas alas kurma dah. Cuma kita nak abang, jangan kata abang, kalau abang tak beli katil ni, kita tak akan bahagia tidur kat atas tikar ni. Kita baru kahwin, kita tidur atas toto je dulu, tak ada duit, tak payah, kena cari juga katil lah baru kita boleh bahagia. Tu isteri macam tak apa betul gitu, otak dia sir. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bantai yang biasa digunakan Nabi SAW dibuat daripada kulit yang diisi sabut pokok kurma. Tu dah bantai Nabi. Dreamland tak ada, kita pakai Dreamland lah. Bantal lembut kita dah beli kan. Bantai apa tu? DAG kan, Last Abdul Global. Tidur tu sampai cerah, subuh pun tak bangun. Dan dapak Nabi SAW tu tuan-tuan boleh baca lah. Dapak Nabi 2-3 bulan tak ada apa, tak berasak lah, tak masak dan sebagainya. Susah lah keadaan Nabi SAW. Walaupun susah, tapi Nabi SAW bahagia. So, hadis lah saya ambil yang bawah tu sebelum kita habis. Walaupun kecil rumah tangga Nabi SAW, bahagia. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apabila apa yang dilakukan baginda sallallahu alaihi wasallam di rumah, beliau menjawab, baginda membantu kerja-kerja isterinya. Apabila dengar azan, baginda pun akan keluar. Tuan-tuan tengok, walaupun kecil, tapi kebahagiaan tu tak, kecilnya tu tak menyebabkan Nabi SAW jauh pada akhirat. Lagi kecil tapi hebat juga. Okey, nanti kita akan jumpa. Bab kedua adalah fasal berkaitan dengan sembang. Nabi SAW sembang dengan isteri sampai pagi. Sembang 2 orang, borak 2 orang.
Boleh. Sebelum kahwin boleh sembang Ustaz. Lepas kahwin tak tahu sembang apa dah. Sebab semua sebelum kahwin dah sembang lah. Kan dulu zaman telefon biasa tu, berbelit-belit wire telefon tu, dia guling-guling-guling, berbelit badan. Tak boleh bergerak tu. Tertidur sambil cakap, tertidur 3 pagi tidur. Dia tu pun tidur awak, laki pun tidur awak. Bangkit 3 pagi, hello, sambung pula sampai pagi tu. Dulu lah. Lepas dah kahwin tak tahu sembang apa. WhatsApp isteri dia punya panjang. Abang ni abang dia balas K bukan OK, K macam tu je. Isteri dia dah panjang aku, boleh balas reply satu. Tu kelebihan dia. Nanti kita akan jumpa pada bulan depan insya-Allah tentang kita spend masa sembang dengan isteri lah. Bagi yang tak ada isteri, bagi ada lah isteri. Kami tak ada isteri Ustaz. Sembang isteri orang boleh. Jangan cari pasal. Cari isteri seorang. Ustaz, saya rasa baguslah tajuk-tajuk ni. Kalau saya ada seorang je isteri, saya rasa saya nak tambah lagi isteri lah. Sebab bila ada banyak isteri, mereka boleh banyak khidmat kat saya. Boleh balik pergi bincang dengan isteri elok-elok, bagi boleh kahwin lah. Jangan nak kahwin-kahwin kuliah pun tak main pula. Tak ada Ustaz, saya 2 orang tak ada dah. Baik, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.